Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, hari ini kita akan dah masuk hari yang keberapa ini? Yang kelima. Pelajar-pelajar dah mula berkemampuan menterjemah dengan baik. Maka giliran semua pelajar kena menterjemah satu lembaran per orang. Dan kita mulakan dengan Muhammad Zulkarnain bin Abdul Rahman. Beliau akan menterjemah pada muka surat 9, bermula daripada ayat yang ke-58 hingga 61. Jadi dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pengasih. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum rawada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami, masuklah oleh kamu akan ini iaitu negeri, maka makanlah oleh kamu daripadanya sekira-kira telah berkehendak oleh kamu berpuas-puasan, dan masuklah oleh kamu akan pintu tertentu berkeadaan orang-orang yang sujud, dan katakanlah oleh kamu kata keampunan, nescaya kami ampunkan bagi kamu akan kesalahan-kesalahan kamu, dan bakal kami tambahkan akan orang-orang yang berbuat baik. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka telah menukarkan oleh orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan perkataan bukan yang telah dikatakan akan ia bagi mereka. Maka telah menurunkan oleh kami atas orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan kekotoran daripada langit dengan sebab apa yang telah adalah mereka fasik. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika telah minta air oleh Musa bagi kaumnya, maka telah berkata oleh kami, pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu, maka telah terpancar oleh ia daripadanya 20 mata air. Isnata asyar itu 12. 12 itu menjadi fa'il kepada istasqa. Jadi terjemahkan, dan ingatlah ketika telah minta air oleh maka telah terpancar oleh ia terpancar daripadanya oleh 12 mata air. Maka telah ia terpancar maka telah terpancar ia daripadanya. Ia tak payah, ia merujuk pada isnata asyar. Maka telah terpancar daripadanya 12 mata air oleh fa'il, oleh 12 mata air. Sesungguhnya telah mengetahui oleh tiap-tiap manusia akan tempat minum mereka. Makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu daripada pemberian Allah, dan jangan kamu bermaharajalela pada bumi selaku orang-orang yang membuat kerosakan. Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu, wahai Musa, sekali-kali tidak kami sabar atas makanan yang satu, maka serulah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau, nescaya ia keluarkan bagi kami daripada apa yang ia menumbuhkan oleh bumi, daripada sayuran-sayurannya dan timur-timurnya dan bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya. Telah berkata oleh ia,
telah berkata oleh ia, adakah kamu minta tukarkan akan yang dia adalah lebih rendah dengan yang dia adalah lebih baik? Berangkat turunlah oleh kamu akan satu negeri, maka sesungguhnya bagi kamu ada apa yang telah minta oleh ia, Oleh Tum. telah minta oleh kamu dan oleh kamu, Waduribat. dan telah ditimpakan akan ia atas mereka akan kehinaan dan Ia di situ duribat telah ditimpakan akan ia. Ia di situ merujuk pada zillah, kehinaan. Tak sebut tak apa. Bila dah ada zillah tu, ia tu dah tak perlu. Dan telah ditimpakan atas mereka akan kehinaan terus. dan telah ditimpakan atas mereka akan kehinaan dan kepapaan, dan telah kembali oleh mereka dengan kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu dengan sebab bahawasanya mereka ingkar dengan beberapa ayat Allah, dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan bukan yang benar. Yang demikian itu dengan sebab apa yang telah dahaka oleh mereka dan telah adalah mereka melampaui batas. Barakallah. InsyaAllah. Okey, tahniah Zul. Dah cuba yang terbaik. Bagus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada hari yang penuh berkah, pagi yang ceria, dan mudah-mudahan kehidupan kita hari ini jauh lebih bermakna daripada kehidupan yang sebelum ini. Kerana kita mulakan dengan bacaan Quran. Kita mulakan dengan memahami Quran. Mudah-mudahan dia lebih berkat. Baik, hadirin sidang penonton yang berbahagia. Kita semak dulu talian kita. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Saya jawab salam daripada anda semua yang beri salam kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya nak pastikan talian kita suara macam mana, clear, gambar jelas. Apa khabar orang Kemboja, orang Thailand, Narathiwat, Patani, Utara, Perlis, Kedah. Orang Kedah ramai semalam saya nampak yang saya accept jadi friend saya semalam. Penang, masya-Allah. Anak-anak buah, pelajar-pelajar daripada Ustaz Bakhtiar, Ustaz Abu Muaz. Kemudian daripada Perak, orang Perak okey, Penang okey, KL okey, ya. Selangor, KL insya-Allah. Putrajaya, buku dah dapat. Puan Safiah Zakaria. Mudah-mudahan dapat
Kemudian Seremban, Pekabah, Kedah jelas, okey. Kuala Terengganu, okey. Johor Bahru, Melaka, jelas apa khabar semua? Orang kampung Dan. Batam, Singapura. Rompen, kita naik Kuantan, terus ke Kemaman. Orang Kemaman belum nampak lagi. Dr. Azmi dan isteri. Pening belum dapat buku lagi. Masya Allah, ya ke? Tak dapat. Tak apa, tunggulah. Mungkin hari ni kot. Hari ni Jumaat insyaAllah. Semua tu saya dah hantar dah. Kalau tak sampai juga berarti adalah yang tak kena. Saya minta maaf lah, masalah teknikal. Kalau tak dapat, kalau betul-betul tak dapat, nanti insyaAllah saya akan gantikan. Saya akan gantikan. Belum dapat. Bukan tak dapat belum dapat. InsyaAllah. Orang Kelantan, Terengganu, Pasir Putih, orang Pasir Putih, orang Cetih, Besut, Kota Baru ramai semalam. Masya Allah. JBOK. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Tahniah semua kerana anda orang mengikut. Lupa nak tanya orang Sabah Sarawak. Sabah Sarawak insyaAllah okey. Orang Sabah dari subuh awal. Jadi sementara nak tunggu kelas kita, mereka terpaksa tidur dulu. Menunggu kelas kita. InsyaAllah mudah-mudahan semua dah bersiap sedia. Okey. Kita sambung kelas kita hari ini 7.39. Dan saya dapati semalam ada orang Brunei khabar. Maimunah Abdullah, Damansara KL, Damansara Kuantan tadi. Sebut Damansara. Kalau Damansara Kuantan, BDK, Bandar Damansara Kuantan. Baik. Tahniah kepada anda yang menonton. Sekarang sudah masuk 64, Masya Allah. Baru mula nak kelas dah ada 60 lebih. Alhamdulillah, tahniah kerana anda begitu bersemangat untuk bersama saya, begitu bersemangat untuk berkongsi, menerima perkongsian saya. InsyaAllah. Untuk pengetahuan semua bahawa program kita akan teruskan seperti biasa. Ini program umum. Saya namakan kelas umum. Saya akan teruskan mengikut modul saya secara umum. Kalau perlu kadang saya tambah ikut audien kan. Ini kelas umum. Tapi yang saya khususkan itu, grup itu beza. Itu tak bercampur di sini. Siapa nak ikut sini, silakan. Tak ada masalah. Yang dalam grup pun nak campur sini, tak ada masalah. Ini tak ada halangan. Tapi yang dalam grup itu special sikit. Itu saya ada channel khas nanti. Kalau buat buat kuliah pun saya buat kuliah khas juga. Tak ada dalam kuliah umum di sini. Mungkin saya akan grupkan dalam channel Facebook nanti. Dalam Facebook nanti, insyaAllah. Yang friend dengan saya, mungkin yang friend saja yang saya akan masuk dalam grup. Yang saya grup, saya belum tu, saya tengah decide ni, saya lupa pasti lagi. Itu ada satu kelas umum juga, khas untuk program generasi pertama, harfiah, untuk bulan Zulkaidah nanti, kita mulakan. Saya sedang kumpul data, Masya Allah sekarang, pendaftaran makin rancak. Walaupun belum buka, sebenarnya saya buka 10 Syawal. Tapi kalau terlalu ramai, walaupun tarikh tutup 20 Syawal, saya terpaksa tutup. Saya terpaksa tutup sebab saya kena tahu kemampuan saya. Tahap mana saya tak boleh terima terlampau ramai, jadi saya kena hadkan. Dan kelas ini lebih khusus kepada yang asas, bagi yang belum punya asas. Pengisian sama, tapi lebih detail, lebih pada membimbing, lebih pada menganjurkan anda peserta yang menterjemah, peserta yang mampu menterjemah. Sekarang ni saya terjemah. Saya yang tunjuk. Saya tak pernah dengar yang anda terjemah. Dan dari terjemahan anda, dalam kumpulan tu, masing-masing akan hantar voicemail. Dari situ akan saya dapat nilai kemampuan anda. Dan saya akan rumuskan, saya akan satu sesi untuk saya beri syarahkan semuanya nanti, insyaAllah. Sama ada dalam bentuk video yang saya rakamkan, ataupun saya live. Itu saya akan pastikan nanti. Tapi insyaAllah, bahan-bahan dah ada. Kita tunggu nanti. Sekarang saya kumpulkan maklumat-maklumat yang perlu untuk saya nak kelas-kelaskan. Saya nak asing-asingkan
Yang mana satu kelas A, kelas B dan seterusnya. Mana bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Dapat bahagian lelaki belum ramai. Mungkin belum. Orang lelaki ni selalu dia hero Hindustan dia datang kemudian. Hero Tamil dia ending dia mahal. Jadi mungkin hari-hari penutup nanti kita tunggu. Tapi kalau apa yang ada tetap saya akan lakukan. Berapa orang yang ada itu saya untuk grup lelaki. Untuk ikhwan, untuk akhwat, masya-Allah. Mungkin saya buat banyak grup. Okey, alhamdulillah. Dan saya kata tadi ada orang daripada Brunei nak join sekali hari ini. Selamat datang. Dan untuk pengetahuan kepada yang baru bahawa kita dah masuk sesi yang ke-32. Dah 32 kali kita. Maknanya dah jauh perjalanan kita. Kalau anda nak terus loncat, kalau punya asas Arab, mungkin tak ada masalah apa-apa. Tapi yang tak ada asas, anda terpaksa semak pelajaran pertama, pelajaran kedua, dan kalau anda terpilih, masuklah dalam program yang akan kita anjurkan ini. Di sini kita memang akan gunakan video pertama itu antara mata pelajaran kita. Masing-masing kena study video pertama tu. Video pertama satu Ramadan tu kita akan sharekan kepada grup masing-masing dan masing-masing kena study. Dan kena tiru dengar penjelasan saya pada video pertama tersebut. Dan anda akan hantarkan voicemail atau voice note hantar kepada saya dan masing-masing punya WhatsApp, okey? WA tu saya singkatan kepada WA, WhatsApp. Sebenarnya format yang saya hantar tu adalah format daripada grup bahasa Indonesia, cuma saya olah kepada bahasa Melayu. Saya pinjam format mereka. Jadi itu kadang-kadang ada istilah-istilah WA tu asal mula WA, fasilitas tu, facility tu. Ada yang tersilap satu dua tu biasalah tu Tak maaf. Yang jelas anda diberi peluang, khususnya pada yang baru mengenali bahasa Arab, baru mengenali sistem ini. Silakan. Anda mahu merasakan kelainan? InsyaAllah, silakan. Saya mengalu-alukan untuk anda turut serta. Pada yang mungkin ada kekangan, bimbang nanti tak ada periksa, rasa tekanan, banyak masalah, jangan dulu. Anda akan saksikan dulu bagaimana generasi pertama ini terhasil. Selepas generasi pertama terhasil, baru kita akan buka generasi kedua. Sampailah ke generasi berapa kita tak tahu ni. Generasi kedua, maka generasi pertama main peranan. Anda adalah pioneer. Anda adalah pencetus, peneroka kepada sistem ini. Tahniah kepada yang terpilih dan sila solat istikharah. Adakah anda layak? Adakah anda benar berminat? Minat tu bohong. Kalau tak ada minat, tak layak duduk kelas saya. Minat pasti. Setiap Muslim mesti minat dengan Quran dan minat dengan untuk mengetahui makna Quran. Cuma, adakah anda rasa, ya ke aku boleh terjemah ke? Boleh ke belajar bahasa Arab? Perkara itu akan kita rawat nanti. Anda jangan usah bahawa saya suka kongsikan kepada yang baru khususnya. Kita dekat Malaysia ni, untuk baca Quran, dari dulu sampai ke hari ni, baik yang umur baru akil balik ke, sampai dah hujung usia, yang 60, 70, 80 tahun, malah yang remaja, 18 tahun, 20 tahun, 28 tahun, 30 tahun, 38 tahun, 40 tahun, 48, 50, sampai ada yang 60, 70. Sampai hari ini masih dalam kelas tadika. Apa Ustaz ni tiba-tiba tadika ni? Ya, saya kata masih tadika. Kenapa tadika? Sebab anak-anak tadika ni dia bukan belajar apa pun. Dia kenal huruf saja. Dia bukan faham pun. Dia tak tahu makna lagi. Dia boleh baca je. Bapa, bawa, raga. Dia tak kenal pun ayat kata apa, ayat isim ke, ayat fi'il ke. Dia tak kenal pun. Dia boleh baca saja. Kita rata-rata 99% orang-orang yang Muslim, kaum Muslimin yang ada di Malaysia khususnya maupun di rantau Asia,
yang dalam rumpun Melayu, Polinesia ni, baik selatan Thailand ke, Kemboja ke, Vietnam yang masih boleh cakap Melayu, kemudian Indonesia, Singapura, Kepulauan Riau, Filipin, di selatan Mindanao yang boleh bahasa Melayu. Kebanyakan mereka boleh baca saja tapi tak tahu makna. Boleh baca tak tahu makna. Kita fokus pada mengenal huruf, membaca, melagu-lagukan. Itu standard tadika. Anak kita tadika kan kenal huruf. Santumkan huruf, boleh baca. Kemudian lagu A, B, C, D, E, F, G. Anak tadika menyanyi je. Nyanyi makan. Sekolah makan apa. Tapi itulah kenyataannya. Tak maaf, saya bukan main kasar ini. Tapi inilah kenyataannya. Hakikat yang kita kena terima. Sampai hari ini pun, ramai yang tak tahu makna surah Fatihah. Sedangkan hari-hari baca surah Fatihah. Hari-hari dalam solat baca surah Fatihah. Sampai hari ini tak tahu. Kalau tahu pun hafal ayat. Kalau saya tanya apa makna Al-Maghdubi, saya tak tahu. Apakah makna ghairi? Tak dapat. Apa makna na'budu? Tak boleh. Nasta'in? Tak mampu terjemah. Apa makna iyaka? Memang kan tak boleh. Apatah lagi kalau tanya jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Mana isim isyarah ke, isim mausul ke, dhamir ke, mufasil ke, muttasil. Jauh lagi sekali. Saya tak boleh. Tapi, Masya Allah, sebulan pertemuan kita. Sepanjang Ramadan tahun ini, tahun sejarah bagi anda dan tahun sejarah juga untuk saya. Sebulan lamanya, sepanjang satu Ramadan sehingga 30 Ramadan. Masya Allah, Allah mudahkan urusan kita. Kita dapat bersama-sama bersiaran dan perkongsian ini melebar sampai ke merentas sempadan negeri, sempadan negara, sampai mencecah ke Thailand, sampai ke Kemboja, sampai ke Brunei, Singapura dan Indonesia. Itu yang saya tahu. Selepas ini kita tak tahu. Sekarang dah masuk ke YouTube. Mungkin lebih lagi. Apapun, anda yang menonton sekarang ada 77 peserta. Anda orang-orang yang bahagia. Kerana anda sedang dalam naungan para malaikat. Anda sedang dalam doa para malaikat. Anda sedang dalam doa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ikan-ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di dalam tanah pun, dia lubang-lubang sedang mendoakan kebaikan untuk orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita sedang berada dalam kebaikan, insya-Allah. Malaikat mendoakan kita. Malaikat makhluk yang tak pernah lakukan dosa sedang mendoakan kita. Maka nasihat saya, luruskan niat anda. Bersihkan niat anda, insya-Allah. Semoga Allah berikan kemurnian dalam niat kita, keberkatan dalam kehidupan kita, dan keberkatan ilmu yang kita pelajari. InsyaAllah. Hadirin yang berbahagia. Nasihat saya, insyaAllah, kita sama-sama berkongsi, sama-sama saling tegur-menegur. Andai kata saya terlepas kata, ada tindakan-tindakan yang tak kena, saya mohon maaf. Mohon maaf sikit kepada anda semua dan tegur saya. Mungkin tak sesuai untuk direct di sini pada talian secara umum, boleh pribadi saya, PM saya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita terus kepada pelajaran ini. Mudah-mudahan kita tak masuk sekolah tadika lagi. Kita dah masuk ke sekolah rendah. Sekolah dasar. Kalau di Indonesia SD, sekolah dasar, bukan TK. TK tu maksudnya tadika. Kita SD, sekolah dasar. Belum pergi universiti pun. Jadi kita punya perbincangan tak sampai ke tahap PhD, bukan lagi tahap master, bukan tahap S1, S2, tak. Kita masih lagi SD, masih lagi tahap sekolah dasar. Sekolah rendah ya. Masih asas lagi. Jadi anda jangan terlalu syok. Oh, kita ni ilmu dah tinggi. Tak, ilmu biasa, tak ada apa. Baru kena alif di pangkal, nun di pangkal, ya di pangkal, waw nun di hujung. Itu tanda-tanda biasa-biasa. Jadi kita jangan rasa kita hebat. Kita biasa je. Baik. Boleh siap? Sekarang 7.52. 1 jam. Saya celoteh saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat.
Okey, siap. Saya masuk kepada, saya tukar kepada kamera hadapan. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita ulang dulu pelajaran yang kemarin. Kita ulang surah Fatihah. Saya dah tak ulang lagi. Saya yakin anda semua yang ikuti sepanjang Ramadan semua dah hafal surah Fatihah. Kalau nak hafal surah Fatihah, sila ikuti program yang akan kita anjurkan itu. Sila dapatkan info pada page saya dan pada kawan-kawan yang sama belajar ataupun direct pada saya. Baik. Kita ulang sama-sama. Oh, ini 4 bukan. Ini 4 Ramadan punya. 6 Syawal. 4 Syawal. Bukan Ramadan, 4 Syawal. Okey. Okey, ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian telah keras oleh hati-hati kamu daripada sesudah itu. Fahiya kal hijarah atau asyaddu qaswah. Maka dia seperti batu atau lebih sangat keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya sebahagian daripada batu-batu itu, saya tambah min kadang sebahagian sebab di awal jumlah. Min biasa awal jumlah kita tambah sebahagian. Dan sesungguhnya sebahagian daripada batu-batu itu, saya tambah itu pula sebab dia isim ma'rifah. Dan dia isim ma'rifah, boleh tambah itu. Ada ketika-ketika dia. Dan sesungguhnya sebahagian daripada batu-batu itu lam, benar-benar ma, ada yang isim inna mu'akhar. Ma isim inna mu'akhar. Benar-benar ada yang yatafajjaru minhul anhar. Ia terpancar daripadanya oleh sungai-sungai. Selesai, satu jumlah. Jumlah ismiah. Tapi jumlah fi'liyah ni apa Ustaz? Dia jadi silah mausul saja. Dia sub jumlah. Wa inna minha, dan sesungguhnya sebahagian daripadanya lam, benar-benar ma, ada yang yashaqqaqu, ia terpecah-pecah. Yashaqqaqu, ia terpecah-pecah. Fayakhruju minhul ma', maka ia keluar daripadanya oleh air. Wa inna minha, dan sesungguhnya sebahagian daripadanya malam, benar-benar ma, ada yang yahbitu min khasyatillah, ia runtuh, ia gugur min khasyatillah, daripada takutkan Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah bighafilin, yang lalai, amma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Ini ayat yang kita bincang, satu ayat saja pada hari Rabu yang lepas. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada ayat yang 70, ayat ke-75. 6 Syawal. Baik. Okay, saya tak potong. Saya tak potong-potong lagi. Saya sama-sama potong untuk bezakan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Okey. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah huruf? Adakah huruf? Huruf pertanyaan. Atau dalam bahasa Arab kita namakan huruf istifham. Huruf istifham. Masya Allah, hari ini ada 83. Terasa ramai. Biasa kita yang konsisten, yang istiqamah dalam 60. Selepas Ramadan ni dah mencecah ke 80. Kemarin masa lepas kelas, saya buka tengok yang view ada 2,000. Ada 2,000 penonton yang mungkin singgah sekejap, tengok-tengok sekejap kan. Tapi yang istiqamah ni lah. Hari ni 84. InsyaAllah. Tahniah kepada anda yang setia untuk menonton. Kembali pada perbincangan kita. Adakah? Kita namakan huruf. Ini huruf, kumpulan huruf. Okay? Dan huruf ini kita namakan huruf istifham. Huruf pertanyaan.
huruf pertanyaan, okey? Dan huruf pertanyaan ada dua saja huruf. Satu A atas salib ada hamzah. Kita namakan hamzah istifham. Dan satu lagi hal. Ha lam. Hal adakah? Itu juga huruf istifham. Dulu ustaz kita yang sama ada ustaz. Itu kita namakan hamzah tu bukan istifham. Hamzah tu hamzah namanya hamzah taswiyah namanya. Kita terjemahkan sama ada. Itu biasa ada huruf am. Di tengah-tengah ayat tu ada huruf am. Am tu yang makna dia atau. Itu hamzah taswiyah. Ini hamzah istifham, pertanyaan. Ada dua saja huruf istifham. Habis lagi man, barang siapa, man siapakah, ma apakah, itu isim. Itu isim istifham. Bila istifham tu bukan huruf saja, ada, bukan isim saja. Ada huruf, tapi huruf ada dua saja. Hamzah istifham dengan hal, adakah. Kalau man siapakah, itu isim istifham. Kalau ma apakah, isim istifham. Kaifa bagaimanakah, isim istifham. Mata bilakah, isim istifham. Baik, itu kita bincang kemudian, okey? InsyaAllah saya akan bincangkan tentang tajuk isim-isim yang mabni. Nanti akan kita bincang tentang isim istifham, isim syarat, isim syarat dan isim isyarat, isim mausul, semua isim-isim yang mabni, insyaAllah kita akan bincang nanti. Baik, seterusnya fa maka, huruf fa maka. Tapi masa terjemah yang apakah maka, kita terbalikkan. Masa kita artikan, dahulukan maka. Maka adakah? Yang apakah maka, terbalikkan. Kita dahulukan maka. Maka adakah tatma'una, kamu tamak. Tamak cakap Arab. Kita Melayu pun tamak juga. Apa mana tamak? Selalu tamak kita, orang yang rebut harta, orang yang merasa harta tersebut milik dia, orang lain tak punya hak. Itu kita, yang kita pinjam dari kalimah Arab. Tamak. Tamak, haloba kan. Tapi tamak ni maksud dia sangat berharap. Tamak sangat berharap. Soalan saya. Ini soalan. Kita semua dah tahu ini fi'il mudhari' bukan? Ta tu huruf mudhari'. Tolong jawab soalan saya. Fa fi'il dia mana? Ta. Ain fi'il dia? Mim. Lam fi'il dia? Ain. Itu bukan soalan saya. Kita sama-sama dah. Habis ta tu apa Ustaz? Ta tu huruf mudhari'. Ta fa fi'il. Mim ain fi'il. Ain lam fi'il. Waw tu dhamir. Oh dhamir. Okey, dhamir. Dhamir tu peranan ni sebagai fa'il. Betul. Habis nun kita belum belajar. Itu tanda rafa'. Soalan saya, wazan nombor berapa? Tatma'una ni wazan nombor berapa? Sila jawab sekarang. Soalan bocor. Semalam saya dah bagi soalan bocor. Soalan dia berkisar tu je. Tolong jawab. 10 second dari sekarang. Ada 90 peserta sekarang ni. Tolong kepada peserta baru, selamat datang. Semoga anda ada dapat satu yang lain daripada lain hari ini. Masya Allah. Hajah Roziah Man daripada Perlis. Tahniah. Betul. Wazan pertama. Masya Allah. Daripada KL. Hajah Wardah. Kuantan. Betul. Rokiah Salim. Putrajaya ke? Saya lupa lah. Oh, Kuantan. Baik. InsyaAllah. Masya Allah. Orang Penang. Ajar anda baru dapat buku semalam. Alhamdulillah. Orang Penang. Betul. Alhamdulillah. Nombor 1. Kak Midah tulis. Nombor 1. Betul. Semua. Alhamdulillah. Wazan pertama. Wazan fa'ala yaf'alu. Mana fi'il madhi? Tama'a yatma'u. Alhamdulillah. Tama'a yatma'u. Berarti jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Dah cukup. Sampai situ satu jumlah. Alhamdulillah. Bagus semua. Semua jawapan betul. Tak ada yang salah. Berkesan. Saya punya perkongsian saya berkesan. Masya Allah. Zarah Farah. Betul. Wazan nombor 3. Terkejut. Oh, nombor 1 puan. Nombor 1. Nombor 3. Fa'ala yaf'ulu. Mana? Tama'a yatmu'u. Oh, bukan. Wazan pertama. Alhamdulillah. Wazan pertama. Bunda dasar. Okey.
Alhamdulillah. Tahniah. Abu Hubaib, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Masya-Allah. Syukran. Amin, amin ya Rabb. Alhamdulillah. Baik. Ini satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Pendeknya Ustaz. Ya. Ayyuminu lakum ni satu jumlah lain. Tapi dia ada hubung kait dengan jumlah pertama. Tapi saya nak pecahkan. Ini kita akan belajar tentang masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ni agak sulit. Kita takwilkan fi'al menjadi masdar. Biarkan dulu. Kita biarkan dulu. Kita terjemah satu persatu. An, bahawa. Huruf. Kita namakan huruf nasab. Huruf ni kerja dia merubahkan fi'al mudhari' yang sepatutnya ada yu'minuna, ada nun di hujung. Tapi gara-gara an punya peranan, pengaruh huruf an tu yang kita namakan huruf nasab, dia merubah fi'al mudhari' yang sepatutnya ada nun, digugurkan huruf nun yang di hujung. Itu yang menjadi yu'minu. Mana tetap sama? Mereka beriman. Kenapa digugur Ustaz? Tak apa, kita akan belajar kemudian. Itu lebih detail sikit lagi. Cuma saya beritahu saja. Yang penting makna serupa. Mereka beriman. Bahawa mereka beriman. Bahawa mereka beriman. Lakum, bagi kamu. Yu'minu lakum. Soalan saya. Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Yu'minuna. Yu'minu ni. Mana fa fi'il? Apa huruf fa fi'il dia? Apa ain fi'il dan lam fi'il dia? Dan siapa tahu wazan dia? Siapa tahu wazan dia? Walid Azmi. Wazan nombor 4. Alif, mim, nun. Alif, mim, nun. Ya, okey. Atau hamzah, mim, nun. Bukan alif, hamzah. Hamzah. Hamzah, mim, nun. Yang sebut alif aja. Hamzah. Mim, nun. Ya. Okey. Ini soalan perangkap Wazan tu hamzah, mim, nun. Ya. Wazan pertama hamzah, mim, nun. Ya. Wazan fa fi'il betul. Kalau wazan nombor 2 salah. Wazan nombor 3 salah. Wazan nombor 1 salah. Wazan nombor 4 pun salah. Wazan nombor 5 salah. Wazan nombor 6 pun salah. Siapa jawab wazan, bagilah nombor berapa. Nombor 100 lagi salah. Fa fi'il, hamzah, ain fi'il, mim dan lam fi'il, nun betul. Tapi wazan salah. Wazan nombor 4 salah. Wazan ni kita tak belajar lagi. Kenapa? Sebab ini fi'il 4 huruf. Macam mana nak tahu? Tengok huruf mudhari' tu, baris atas ke baris fathah ke baris dhammah? Nampak? Fa fi'il, hamzah, ain fi'il memang betul. Ain fi'il mim, lam fi'il nun. Tapi huruf mudhari' tu baris dhammah tu. Berarti dia bukan wazan yang kita belajar. Yang kita belajar tu wazan 3 huruf sahaja. Sekarang ni wazan 4 huruf. Fi'il 4 huruf. Ya. Bila 4 huruf tukar kepada fi'il mudhari', huruf mudhari' tu baris dhammah. Ya. Nah, Farizah Samsudin betul. Fi'il 4 huruf. Ya, mahmus. Mahmus. Sulasi rubai. Okey. Lakum, bagi kamu. Murakab jari. Antara elemen-elemen yang perlu ada dalam satu jumlah fi'liyah bukan hanya minima, ada fi'il dan fa'il, minima. Ada fi'il, beriman, ada fa'il, mereka. Mana zaman mereka tu? Waw jamaah, betul? Dan ada murakab jari. Ini antara pelengkap-pelengkap bagi sesuatu jumlah fi'liyah. Apa itu murakab jari? Jar dan majrur. Huruf jar dan isim yang menimba huruf jar. Kira satu jumlah.
Paling kurang fi'il dan fa'il. Kalau ada huruf jar, ada majrur atau murakab jari, itu lagi pelengkap. Waqad, dan sesungguhnya, dan sungguh, kana, lepas qad mesti fi'il. Tapi kana bukan fi'il yang sempurna, bukan fi'il tam. Dia fi'il nakis. Dia fi'il apa? Nakis. Fi'il yang tak sempurna. Maka bila fi'il tak sempurna, farikun tu bukan fa'il. Jangan sebut oleh. Jangan terjemah oleh. Jangan terjemah. Dan sesungguhnya telah adalah ia farikun oleh satu puak. Itu tak mendapati sistem. Untuk fi'il kana saja, jangan tambahan oleh, tambahan apa pun. Terus terjemahkan kana, telah adalah ia. Farikun satu puak. Kalau terjemah penuh, ia tu merujuk pada farikun. Boleh abaikan. Farikun yang kita namakan isim kana. Farikun kita namakan isim kana. Maka boleh terjemahkan, dan sesungguhnya adalah satu puak. Boleh. Kana telah boleh buang. Oleh ia pun boleh buang. Kana boleh terjemah adalah cukup. Kana cukup kita terjemahkan adalah. Kana adalah farikun satu puak minhum daripada mereka. Minhum daripada mereka. Murakab jari. Yang murakab jari. Ini jumlah ismiah, okey? Karena walaupun kana fi'il, dia jumlah ismiah. Okey. Yasma'una, mereka mendengar kalam Allah. Sampai situ. Yasma'una kalam Allah ni jumlah fi'liyah. Sampai sini. Ini jumlah fi'liyah yang berperanan sebagai khabar bagi kana. Oh, Ustaz tak terang kan pun Ustaz. Hari ni kan kata Ustaz nak terang isim kana, khabar kana. Macam mana ni Ustaz ni? Kalau sorry, terbalik. Okey. Kalam Allah. Mereka mendengar akan perkataan Allah. Ini jumlah fi'liyah ni, dia menjadi khabar kana sebenarnya. Khabar kana. Khabar kana Ustaz tak cerita pun lagi Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Okey. Nak cerita sekarang ke? Kena minta izin dulu. Bukan khabar mubtada. Bukan khabar inna. Khabar kana. Khabar kana pula Ustaz. Baru kita belajar isim kana, khabar kana. Ini dah sebut isim inna khabar, mubtada khabar dengan isim inna. Ada isim kana pula ni. Macam mana Ustaz ni? Macam mana saya nak tanya pandangan semua? Perlukah kita sambung isim kana, khabar kana? Abu Hubaib, Masya Allah. Hantar daripada belajar mana Ustaz? Barakallahu fiik. InsyaAllah kita kongsi sama-sama Ustaz. Mana yang kurang tolong tambah Ustaz. Okey. Soalan saya, nak kita ni bawa dah separuh jalan ni, nak sambung isim kana khabar kana tak? Ataupun kita selesaikan ayat ni dulu? Boleh Ustaz? Boleh. Saya habiskan ayat dulu lah, terjemah dulu. Alang-alang kan. Apalah baca separuh-separuh ni Ustaz ni. Saya habis dulu. Summa kemudian, jadi sekali lagi saya beritahu, farikun tu isim kana, yasma'una kalam Allah ni khabar kana. Yasma'una kalam Allah khabar kana. Khabar kana. Jumlah, tapi khabar bukan bentuk mufrad, bentuk jumlah fi'liyah. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Ada khabar bentuk jumlah. Nanti insyaAllah kita akan terang. Nota malam tadi saya bagi. Malam tadi sebelum tidur saya ada share, ada 2 nota tambahan tentang khabar dan mubtada muakhar. Punya nota mubtada muakhar dan isim inna muakhar. Nota tu saya ada buat perubahan sikit malam tadi. Saya ada tambahan. Jadi memang semua kepada yang ingin meneruskan mahukan nota, sila hubungi saya ataupun
masuk dalam grup, senang masuk dalam grup WhatsApp lagi mudah. Untuk saya nak bagi seorang-seorang 80 orang satu-satu tu masalah kan. Jadi masuk dalam grup lagi mudah. Saya blast kali ya terus sampai dah. Semua boleh dapat. Jadi kepada yang dapat malam tadi, boleh share pada kawan-kawan yang dapat perlukan nota tentang mubtada muakhar dan perbahasan tentang khabar saja. Tentang khabar saja. Nota dalam bentuk PDF PDF yang saya ambil daripada PowerPoint saya. Kembali pada terjemahan seterusnya. Summa yuharrifuna. Kemudian yuharrifuna. Mereka tahrif. Mereka merubah. Summa kemudian huruf ataf. Dia menyambungkan antara fi'il mudhari' dengan fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il mudhari' dengan jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il mudhari'. Mana menyambungkan dengan khabar kana tadi. Jumlah fi'liyah khabar kana tu bermula daripada yuharrifuna. Mereka tahrif. Mereka merubah. Soalan saya, mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Soalan pertama. Dan soalan kedua, wazan nombor berapa? Tolong jawab sekarang juga, 10 second dari sekarang. Hajah Maimunah binti Abdullah masuk dalam grup. Boleh, tapi saya tak tahu nombor puan, nombor apa. Nombor WhatsApp saya tak tahu macam mana nak masuk. Sila berikan maklumat yang lengkap. Ataupun saya bagi invite. Nanti saya masuk. Macam mana nanti? Tunggu lepas kelas nanti. Okey. Siapa nak masuk dalam grup, masuk nak lepas kelas nanti. Soalan saya, mana fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il dia? Hajar Roziaman, ha, ro, fa. Wazan nombor 2. Salah. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il betul, tapi wazan nombor 2 salah. Wazan nombor 2 salah. Siapa sebut wazan nombor 2 salah? Wazan nombor 4. Wazan 4 huruf, Masya Allah. Rin Hamzah. Rin Hasan. Tahniah. Wazan nombor 2 salah. Belum ajar, Rahsyan. Jom Maladi, betul. Memang kita belum belajar, betul. Ustazah Hafizah, betul. Wazan 4 huruf. Pedomannya macam mana? Nampak huruf mudhari' dia, huruf ya tu, baris dhammah tu. Baris dhammah tu. Ni saya nak masuk 4 huruf ni sebenarnya ni. Nak bagi anda alert dengan perubahan ni. Fi'il ni 4 huruf. Fi'il 4 huruf ni. Habis tentang pembincangan isim kana, khabar kana, kita akan kembali pada fi'il. Wazan 4 huruf pula. Setuju? Nampak? Huruf mudhari' baris dhammah. Bukan 3 huruf. Kalau harafah ya. Ini bukan ya. Yuharrifu. Mereka menghurufkan. Apa nama menghurufkan? Quran ni tambah 1 huruf, makna akan berubah. Itu kita ertikan mereka merubah. Macam Bani Israel. Wa qulu hittatun, qaf tu ditukar pada kaf. Bila tukarkan makna berubah. Katakanlah olehmu berubah jadi makanlah olehmu. Qaf ditukar pada kaf. Hittatun ditambah nun. Tambah nun jadi hintah, gandum, makanlah gandum. Nampak itu tahrif. Antara kesalahan-kesalahan umat terdahulu, mereka merubah syariat yang Allah tetapkan. Allah sebut lain, dia sebut lain. Maka Quran ni Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan dalam Quran Allah ceritakan macam mana kesan orang-orang yang menukarkan kalamullah, menukarkan maksud yang ada dalam Quran. Maka sebab itu saya belajar dengan saya kena tegaskan. Peri pentingnya bukan hanya belajar makna, tapi kita kena tahu tentang tata bahasa Arab juga. Kita kena ambil tahu.
Bukan tahu sikit-sikit, tahu komplit. Semampu mungkin. Sedaya yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan atas satu diri, melainkan atas kelapangan kemampuannya. Kalau anda mampu belajar melalui live, telecast, silakan. Kalau mampu belajar melalui grup, silakan. Kalau mampu belajar secara talaki dengan saya terus, silakan. Kalau mampu dengan saya, dengan kawan-kawan saya yang ada merata di seluruh Malaysia, silakan. Yang penting, anda belajar dan anda ada tanggungjawab pada diri anda. Anda ada tanggungjawab pada anak bangsa anda, anak generasi anda semua. Ini peranan anda. Anda adalah generasi yang pencetus. Kalau anda mulakan, InsyaAllah akan pasti ada yang akan menyusul nanti. Tapi kalau anda menanti, tunggu orang lain, tak tahulah. Orang lain pun menanti anda juga. Siapa yang mula-mula? Kita mulakan. Walaupun sedikit, apa cara sekalipun, kita jalan dulu. Makna fi'il madhi dia? Masya Allah, Jahrin Hasan. Ahrafa. Bukan ahrafa ni. Memang 4 huruf. Tapi 4 huruf ada 3 wazan. Bukan wazan ahrafa. Ini wazan fa'ala yufa'ilu. Harrafa yuharrifu. Ha fa fi'il. Ra ain fi'il. Dan ra ada satu lagi tambahan. Ra satu lagi. Dan fa lam fi'il. Ha, ra, fa. Wazan 4 huruf ada 3 wazan. Wazan pertama, af'ala yuf'ilu. Untuk kalimah harrafa, wazan yang kedua. Fa'ala yufa'ilu. Harrafa yuharrifu. Ada 2 huruf ra. Okey? Jadi, nasihat saya, anda kena ambil tahu tentang ilmu tata bahasa. Nahunya, saraf ke i'rabnya, ambil tahu. Jangan anggap benda tu, ilmu tu susah, tinggi. Tak. Kalau susah, Allah tak akan berikan kepada makhluk yang nama manusia. Makhluk yang bernama manusia ada hak, dia ada punya kemampuan. Maka sebab itu Allah turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan, petunjuk, li, bagi annas, manusia. Untuk manusia. Kita ada hak, kita boleh. Cuma perlukan cara, perlukan kaedah. InsyaAllah, bukti sudah saya kongsikan pada anda semua. Supaya mana setiap kali permulaan kelas, saya akan tunjukkan. Yang nak cari umur muda, Ustaz memanglah tunjuk tadi budak tahfiz. Boleh buat. Siapa yang tengok video-video lepas, umur yang 60 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 77 tahun, ada 80 tahun, boleh buat. Anda umur berapa tahun? Kalau anda belum sampai umur begitu, anda mengaku kalah, anda lari daripada medan perang. Anda keluar daripada medan perang. Belum berperang dah mengaku kalah. Coba dulu. Tengok, saksikan bagaimana kita, insyaAllah, program yang dilakukan ni saya nak akan buktikan. Saya cuba buktikan dan kita sama-sama buktikan. Anda kena berikan komitmen pada saya. Anda kena berikan sungguh-sungguh bantuan kepada saya untuk saya buktikan bahawa belajar cara online, belajar cara WhatsApp, cara begini juga akan menghasilkan. Walaupun tak sehebat orang belajar mengaji pondok secara talaki, tapi ini yang kita mampu. InsyaAllah, boleh. Mudah-mudahan, insyaAllah. Ha, ro, fa. Okey, kembali pada pinjangan itu. Ha, ro, fa. 4 huruf, tahrif. Bila tambah satu huruf, bahasa Arab ni, bunyi lain, makna dia terus berubah. Satu huruf lain, 2 huruf, dia akan berubah. Tambah satu huruf, jadi berbeza. Mereka mentahrifkan. Mereka menambah huruf atau mengurangi huruf. Jadi mengubah makna. Betul kita artikan mereka merubah. Kata dasar dari huruf. Ha, ra, fa, harfun. Sebab itu, dalam akidah, kalau Allah tetapkan istawa, jangan pada kita ubah istaula ke, tambah waw ke. Jangan kita ubah. Nanti perangai kita serama nanti macam mana yang Allah maksudkan dalam Quran. Makin merubah. Sebab itu dalam Quran yang baru, ayat baru kita terjemah. Yang macam adik yang baca tadi, awal-awal tadi. Adik Zulkarnain baca. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا. Maka telah menukarkan oleh orang-orang yang
telah aniaya mereka akan kaulan perkataan ghairal ladzi qila lahum, bukan yang telah dikatakan kepada mereka. Kesan dia, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami telah turunkan atas mereka, atau orang zalim tadi, rijzam minas sama', kotoran, siksaan daripada langit. Kita berlindung. Allah musta'an, kita mohon kepada Allah, semoga Allah jauhi diri kita, keluarga kita, generasi kita daripada bencana, bala yang Allah turunkan. Kita terlepas daripada ini. Dengan cara kita berusaha untuk memelihara Quran, berusaha bukan hanya memelihara huruf bacaan saja, tapi memelihara makna dia, memelihara tata bahasanya, memelihara maksud sebenarnya. Dan maksud sebenarnya yang lebih tepat sekali adalah sebagaimana yang difahami oleh generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in rahimahumullah, dan para tabi'ut tabi'in. Mereka ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mendapat sanjungan, dapat pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni. Ada jelasan hadis yang lain, khairul qurun qarni. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Baik. Okey. Jadi harapan saya bukan hanya dengar, tapi anda kena berusaha, kena belajar. Kena dapatkan sesuatu daripada Quran ni. Cara belajarnya inilah, ini saya boleh kongsikan. Summa yuharrifuna, kemudian mereka merubah hu dhamir sebelah fi'il. Hu dhamir. Dalam fi'il ada dhamir, selepas fi'il pun ada dhamir. Yuharrifuna, mereka merubah fi'il, dan dhamir yang ada dalam fi'il tu itulah yang berperanan sebagai fa'il. Terjemahan memalingkan, merubah, boleh ke? Ya, memalingkan, menukar, merubah, mentahrifkan. Boleh. Puan Zarina Hamzah, ya. Boleh. Mereka menukar, mereka memalingkan, mereka merubah. Hu, dhamir sebelah fi'il automatik akan jadi maf'ul bih. Jangan lupa tambahan akan. Pada kata kunci akan itu penting. Dia merujuk pada maf'ul bih. Ada fi'il, ada fa'il dan maf'ul bih. Tak lengkap, kadang-kadang ada tambahan murakab jari. Mim ba'di. Elemen-elemen yang ada dalam jumlah fi'liyah ni, tak murakab jari, murakab idhafi. Tak murakab idhafi ataupun murakab tausifi. Ini tiga jumlah ni, tiga murakab ni banyak. Baik itu saya dedahkan pada anda. Anda kena kuasai murakab-murakab yang nakis ini. Murakab jari, murakab tausifi dan murakab idhafi. Ini tiga murakab ni popular ni. Dia selalu menempel dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Minimal dia punya core elemen yang teras yang perlu ada dalam jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, itu minimal. Kalau ada maf'ul bih, lebih sempurna. Lebih indah lagi bila ada murakab jari. Ya ni, murakab jari ni ada. Lagi cantik lagi kalau ada murakab idhafi. Ba'di ma ni murakab idhafi ni. Ba'di zaraf, sesudah. Ba'di zaraf, sesudah. Ma, mudhaf ilaih. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Kebanyakan zaraf akan menjadi mudhaf. Berarti bila ada mudhaf kena ada mudhaf lain. Berarti ba'di ma murakab idhafi pula. Ba'di dia menjadi majrur, dalam masa yang sama dia jadi mudhaf kepada ma mudhaf lain dia. Nampak? Fusab. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Habis aqalu tu apa Ustaz? Aqalu jumlah baru. Jumlah fi'liyah. Tapi dia ada hubungan dengan ma. Tolong beritahu saya, ma ni isim ke fi'il? Tolong jawab soalan saya. Ma isim ke huruf? Takkan fi'il kan? Isim ke huruf? Tolong jawab. Ma ni isim ke huruf ni? Tolong jawab soalan saya. Ma ni isim atau huruf? Masya Allah, Hayati Harun. Alhamdulillah. Tanya. Betul.
Isim. Ajar anda isim apa tu? Betul. Hafizah Yahya. Ustazah Hafizah. Ya, isim mausul. Aha, bagus. Apa yang perlu kita buat bila jumpa isim mausul? Ha? Cukuplah sekadar kenal isim mausul ke? Tak selesai kalau kenal isim mausul saja. Saya belajar dengan saya, kalau kenal isim mausul saja, tak cukup. Apa lagi yang perlu kita buat bila jumpa isim mausul? Tolong jawab. Siapa yang mendahului? Ya, isim, betul. Isim apa? Kalau isim mausul, betul. Tapi bila ada isim mausul, apa yang perlu kita fikirkan? Apa yang terlintas dalam benak kita bila kita tahu isim mausul? Masya Allah, ada silah mausul. Masya Allah, orang Bidiki. Bangga saya orang Bidiki, no? Isim mausul yang terlintas pada fikiran kita mesti ada silah mausul. Masya Allah. Ustazah Kuna, betul. Silah mausul. Masya Allah, orang JB. Hui, bangga Ustaz Yahya. Baik, betul. Alhamdulillah. Ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Jumlah apa? Boleh jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Alhamdulillah. Kemarin saya dah tanya, silah mausul dalam bentuk apa? Masing-masing jawab dengan betul. Alhamdulillah. Nampak? Aqalu ni silah mausul. Aqalu silah mausul. Telah mengerti, fi'il madhi. Oleh mereka, fa'il. Akan dia, maf'ulun bih. Telah mengerti, fi'il madhi. Oleh mereka, fa'il. Akan dia, maf'ulun bih. Bertalu-talu jawab ada silah mausul. Masya Allah. Bagus. Tanya kepada yang menjawab dengan betul. Dan tanya juga kepada yang menjawab dengan salah. Sebab apa? Kenapa saya perlu ucap tahniah? Sebab anda berani mencuba. Dan tahniah juga kepada yang sedang memerhatikan. Kenapa? Karena anda sedang belajar sesuatu daripada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang berkomitmen. Semua yang belajar di sini layak mendapat tahniah. Karena anda cintakan Quran. Anda cintakan dengan ilmu yang mulia ini. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Aqalu, telah mengerti oleh mereka. Aqala ya'kilu. Ni wazan nombor apa? Wazan nombor 2. Fa'ala yaf'ilu. Aqala ya'kilu. Maaf, lain sangkut-sangkut. Umi, lain sangkut-sangkut. Pening kot. Saya Kuantan okey, insyaAllah. Kuantan, masalah clear, no? Nasihat saya, kalau anda inginkan bahawa pelajaran ini tersebar, tolong share pada kawan-kawan, share dalam grup. Ada 81 orang, kalau share sekarang ni, saya yakin dia akan boleh. Mungkin sekali tekan anda tu, satu klik anda tekan share, boleh. Kita tak tahu, mungkin boleh bawa kita ke syurga. Dengan kesan daripada kita bawa hidayah pada ramai orang ada di luar sana yang cintakan Quran, yang baru bertemu, yang menginginkan bahawa aku telah lama ini aku doa kat Mekah ni, nak sangat baca Quran, nak tahu makna Quran. Tapi susah ke apa senang? Tapi mudah-mudahan dengan sekali klik yang anda share ni, dia boleh, Masya Allah, memberi peluang yang baik, peluang yang istimewa bagi orang lain. Orang hargai dengan sumbangan anda. Dan mungkin boleh jadi akan amal jariah anda yang anda perolehi. Teruskan. Aqalu, telah mengerti fi'il. Oleh mereka, fa'il. Akan dia maf'ulun bih. Tolong beritahu saya, fa'il dia mana? Maf'ulun bih dia mana? Nama fa'il dia, nama maf'ulun bih dia. Tolong jawab sekarang juga. Cikgu EN. Jumlah fi'liyah. Masya Allah. Cikgu ke ustaz ni? Ustaz saya masih tak jelas dengan maksud syibhul jumlah. Masya Allah. Okey, tak apa. Hajar Wardah. Apa itu syibhul jumlah? Saya akan terangkan syibhul jumlah sebentar lagi. Pada jumlah. Kena terang sekarang. Syibhul jumlah ni adalah sorry. Syibhul jumlah adalah jar majrur. Satu.
Ada dua yang dikatakan syibih jumlah. Pertama, huruf jar dan isim yang menerima huruf jar atau murakab jari. Itu satu daripadanya. Dan satu lagi zorof dan mudhaf ilaih. Zorof dan mudhaf ilaih termasuk dalam kumpulan syibhul jumlah. Yang menyerupai jumlah. Syibih itu maksud menyerupai. Jumlah itu menyerupai ayat. Dia murakab. Tapi bukan semua murakab. Bukan murakab tausifi, murakab idofi pun bukan semua. Hanya zorof saja yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih dia selain daripada zorof lah. Atau dhamir ke sebarang. Bila ada mudhaf, mesti ada mudhaf ilaih kan. Kalau mudhaf ni zorof, itu termasuk dalam kumpulan syibih jumlah. Syibih jumlah ada dua jenis. Pertama, murakab jari, huruf jar dan apa-apa isim yang selepas huruf jar yang kita panggil jar majrur. Yang kedua, zorof yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih kepada zorof tadi. Dua ni saja, Hajah Wardah. Ini dua saja yang layak menjadi silah mausul. Contoh nanti kita jumpa. Ma indallah, apa yang di sisi Allah. Ma indahu, ma, apa yang, isim mausul. Indah di sisi, hu-nya. Indahu tu, itu syibih jumlah. Fa'il waw jamaah, fa'il waw jamaah. Ya, betul. Maf'ul bih dia mana? Fa'il dia betul waw jamaah. Mana maf'ul bih dia, apa nama dia? Mana maf'ul bih dia? Dah tahu. Akan dia. Tapi nama dia. Tolong saya beritahu nama dia. Nama maf'ul bih dia. Cepat masa berjalan. 8.30 sekarang. Waw jamaah fa'il. Ha. Maf'ul bih. Ha betul. Ha betul. Ha ghaib. Itu yang saya nak dengar tu. Masya-Allah hai. Tahniah anak murid Mak Chu ni. Puan Yati Harun ni. Dhamir waw jamaah ha ghaib. Maaf. Ha ghaib maf'ul bih. Al-ha. Ha ghaib ya. Kalau ha saja saya bagi 75 markah. Kalau sebut ha ghaib 100 markah. 75 kena sangatlah, 85 lah. Okey. Kalau sebut ha boleh. Tapi ha ghaib on the dot. Tepat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tanya kepada yang menjawab. Salah betul itu bukan kira. Yang penting anda ada berusaha sesuatu. Anda ambil perhatian. Teruskan. Yuharrifunahu, kemudian mereka menukarkan akan dia, mereka memalingkan akan dia, mereka merubah akan dia mim ba'di ma, daripada sudah apa yang aqaluhu telah mengerti oleh mereka akan dia. Wahum ya'lamun, satu jumlah. Jumlah ismiyah. Wow, kita terjemahkan walhal. Walhal di sini menunjukkan hal keadaan mereka. Hal keadaan. Maaf lain, internet Umi bermasalah lah Umi. Tak apa, Mi. Tengok rakaman nanti, Mi. Qadarullahu masya'a fa'al. Wahum ya'lamun, walhal mereka. Wa bertemu dhamir, kita terjemahkan walhal. Walhal maknanya wawhaliyah. Menerangkan hal keadaan. Seluruh jumlah ismiyah ni menerangkan hal keadaan mereka. Sedang mereka, keadaan mereka, mereka mengetahui. Wawhal. Hum mereka, dhamir, isim. Berarti jumlah ismiyah ni. Wahum ya'lamun. Bila jumlah ismiyah berarti ada apa? Mubtada dan khabar. Berarti ada mubtada, khabar. Hum mubtada. Hum mubtada. Khabar dia mana? Ni khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya'lamuna ni adalah khabar bagi mubtada. Ya'lamuna ni adalah khabar bagi mubtada. Yang selalu kita tambah adalah tu, itu khusus bagi khabar mufrad nama dia. Tapi ni khabar bentuk jumlah, jangan tambah adalah. Wahal mereka, mereka mengetahui. Dua kali ke sebut mereka, Ustaz? Yes. Kenapa sebut dua kali? Sebab mereka pertama ni mubtada. Dan mereka yang kedua ni adalah fa'il bagi fi'il ya'lamuna. Mereka mengetahui. Perbuatan yang mengetahui, siapa mengetahui? Mereka ni. Mana dhamir mereka? Waw jamaah. Waw jamaah ni adalah fa'il bagi ya'lamun. Fi'il dan fa'il adalah satu jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah ni dia mengambil kedudukan khabar bagi mubtada. Khabar bagi mubtada. Ini mubtada, ini khabar.
khabar bentuk jumlah. Maka tak perlu tambah adalah. Wahal mereka mengetahui. Khabar bentuk jumlah. Bila bercerita tentang khabar, semalam saya ada share tentang perbahasan khabar. Khabar ni ada dua bentuk sebenarnya. Khabar ada dua bentuk. Ada bentuk mufrad dan ada bentuk jumlah. Ada bentuk mufrad dan ada bentuk jumlah. Yang bentuk mufrad yang biasa kita jumpa tu. Ana talibun. Saya talibun. Adalah seorang pelajar. Kata kunci untuk khabar mufrad, tambah adalah. Bila tambah adalah tu maknanya khabar mufrad tu. Antum tullabun. Kamu adalah para pelajar. Adalah tu khabar mufrad. Walaupun dia jamak muzakkar salim ke muannas salim tu maksudnya khabar mufrad. Khabar dalam bentuk satu kalimah saja, satu perkataan. Antunna, kamu muannas, talibatun adalah beberapa pelajar perempuan. Perempuan Huwa talibun, dia adalah seorang pelajar lelaki. Itu khabar mufrad. Huma, dia berdua, talibani, adalah dua orang pelajar. Okey. Itu khabar bentuk mufrad. Kata kunci untuk mengenal khabar mufrad ada tambahan adalah. Sebelum ni Ustaz kata tambah adalah tu kata kunci untuk khabar. Ya. Untuk detail lagi, khabar mufrad saja yang tambah adalah. Habis. Ada khabar jumlah? Ya. Ada yang bentuk khabar bentuk jumlah fi'liyah. Ada khabar bentuk jumlah ismiyah. Ada khabar bentuk syibih jumlah. Macam silah mausul lah. Ya. Jadi, kalau tak kenal isim mausul, takkan ada silah mausul. Yang ni tentang khabar. Khabar bagi apa? Khabar bagi mubtada. Atau khabar bagi isim inna. Khabar inna atau khabar bagi mubtada. Tengok contoh. Wallahu. Dan Allah mubtada, mesti makrifah. Nampak? Tanda makrifah pada depan. Ada alif lam. Dan mesti marfu' kedua-duanya. Mubtada mesti marfu', khabar pun kena marfu'. Kalau jumlah tak nampak tanda dia. Okey. Okey, baik. Mubtada mesti marfu'. Ingat madu manis dari Malang. Madu marfu' kedua-duanya. Manis mesti sama jenis. Dari mustada makrifah. Malang sama bilangan. Okey. Mubtada mesti makrifah alif lam. Khabar di mana? La yuhibbul fasad. La yuhibbul fasad ni satu jumlah fi'liyah. La tidak huruf, yuhibbu fi'il mudhari', ia suka. Siapa dia di sini? Dia kembali pada Allah, pada mubtada dia. Tidak, ia suka al-fasada, akan kerosakan. Maf'ul bih. Ada fi'il, ada fa'il, dhamir mustatir jawazan ni, ada maf'ul bih, ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Satu jumlah ni. La yuhibbul fasad. Seluruh jumlah fi'liyah ni mengambil kedudukan kepada khabar bagi mubtada. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Contoh pertama. Contoh kedua. Wa antum. Walhal kamu. Kamu dhamir. Semua dhamir isim ma'rifah. Dan dhamir munfasil, dhamir yang berpisah ni, kalau letak awal ayat, berarti otomatik dia akan jadi mubtada. Dhamir berpisah, huwa, huma, hum, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu ni, semua dhamir yang 14 tu, yang kita dah hafal tu, dhamir nama pun dhamir rafa' munfasil. Atau dhamir yang berpisah. Duduknya hanya duduk awal jumlah ismiyah saja. Wa antum, walhal kamu, fi'il mudhari', ini dhamir, ini mubtada. Mana khabar dia? Tatluna al-kitab ni. Jumlah fi'liyah ni. Tatluna, kamu membaca. Perbuatan membaca. Kamu tu adalah fa'il. Mana fa'il dia? Waw jama'ah. Al-kitabah, akan kitab, maf'ulun bih. Yatluna al-kitabah, mereka membaca akan kitab. Satu jumlah fi'liyah ni, dia mengambil kedudukan khabar bagi mubtada. Dua kali kamu Ustaz Ya. Kamu pertama mubtada. Kamu kedua adalah fa'il bagi tatluna. Mana dhamir kamu? Waw jamaah. Jadi penting kita belajar dhamir. Bukan saja-saja. Dhamir kadang-kadang jadi mubtada, kadang dhamir menjadi fa'il, dan kadang-kadang dhamir menjadi maf'ulun bih. Walhal kamu membacakan kitab. Dan ini wa antum ta'lamun, hampir menyebutnya. Walhal kamu mengetahui. Ini contoh. Okey. Soalan saya.
andai katalah saya letakkan waw pada mubtada tu, saya letakkan huruf inna di awal. Wa innallaha, Allahu kena butuhkan balik Allah. Maka mubtada tu berubah nama jadi apa? Tolong jawab soalan saya. Allahu berubah jadi Allah. Bukan baris berubah, nama dia pun berubah. Apakah nama Allahu tu bila dimasuki oleh inna? Tolong jawab soalan saya sekarang, 10 saat dari sekarang. Tolong jawab soalan saya dari sekarang. 10 saat dari sekarang. Tolong jawab soalan saya. Anda kata inna, kita letakkan awal jumlah ismiah tu. Isim inna, Masya Allah. Betul. Isim inna. Betul. Bukan inna tu isim Kalimah selepas inna tu, yang asal tadi mubtada tu, berubah nama jadi isim inna. Masya Allah. Bagus, anda faham? Lega saya. Isim inna. Dan khabar tadi, jumlah fi'liyah tu, nama khabar inna. Khabar inna. Alhamdulillah. Begitu antum. Antum tu, letak inna, dia jadi isim inna. Macam mana tulis dia? Tolong jawab. Macam mana nak tulis? Sedikit, kita skip sikit. Okey. Saya okey. Sekarang ni antum mubtada, cuba tukar kepada isim inna. Macam mana nak tulis dia? Macam mana jadi isim inna? Tolong boleh tulis boleh? Macam mana nak tulis dia? Tukarkan pada antum kepada isim inna. Juli Masyita Muhammad. Masih sama sebab dhamir antum tu mabni. Sama ke? Cuba tulis sekejap. Memang sama. Tulislah dulu. Betul. Puan Juli ni baru kali join ni. Selamat datang. Sama sebab mabni. Betul. Memang sama. Tulislah. Sama. Tetap antum Kak Tun. Ya ke Kak Tun? Cuba tulis Kak Tun. Antum mabni. Betul, mabni. Tolong tulis sekejap. Inna antum ke? Nama sama, memang isim inna. Tapi tulis tak sama, okey? Tulis dia macam mana? Innakum tatlunal kitab. Innakum, Masya Allah. Siti Mazmin. Bagus. Innakum, Masya Allah. Bukan inna antum. Jaisa. Itu beza kita belajar dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil, dia status rafa', awak dia jadi mubtada saja. Tapi kalau muttasil dengan inna, dia tak boleh jadi mubtada. Jadi isim inna kena muttasil. Mana dhamir kaf mukhatab?
Kaf mukhatab. Innakum. Ya, Rin Hasan. Bagus. Inna antum, Katun. Katun tak boleh inna antum, Katun. Innakum. Innakum. Sesungguhnya kamu. Allah tahu, memang kita tahu. Inilah kita gunanya praktik. Kadang-kadang kita tahu. Sebab kita tahu terjemah. Tapi bila kita nak tukar tu. Saya nak anda mahir. Bukan hanya boleh terjemah. Kalau boleh, satu masa nanti anda mengajar. Anda boleh mengajar. Dan anda mengajar dengan cara yang betul. InsyaAllah. Dan nasihat saya juga untuk diri saya. Jangan kita rasa diri kita betul semua. Mungkin kadang kita salah. Jadi kita kena minta maaf awal-awal. Mungkin ada yang di kalangan kita sendiri yang sedang menonton, ada ramai yang orang hebat-hebat daripada saya. Jauh lebih hebat. Jadi kita perlukan respon positif dari anda. Teguran-teguran positif untuk kita sama-sama angkat. Kita julang Quran supaya generasi yang mendatang dapat merasakan nikmat dia. Merasakan jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan. Kita adalah generasi-generasi yang boleh kata buta Quran lah. Baca je. Jadi insyaAllah anak-anak yang akan datang, mereka lebih baik lagi. Ini usaha kita. Baik. Isim inna. Innakum tatlunal kitab. Jumlah fi'liyah tatlunal kitab tu menjadi khabar kepada inna. Ini khabar inna. Okey? Itulah untuk sikit perkongsian. Ayat hari ini 6 Syawal. Wahum. Wahal mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Wahal mereka mengetahui. Baik, ini jumlah ismiyah. Ada mubtada', ada khabar. Kalau dimasuki inna, maka mubtada' berubah nama jadi isim inna. Khabar berubah nama jadi khabar inna. Dan pengaruh kepada inna, dia menyebabkan isim dia atau mubtada' tu yang berubah. Berubah pada harakat, ada kadang berubah pada huruf. Tergantung pada jenis isim yang menjadi mubtada' atau yang menjadi isim inna tu. Dan janji saya ini saya nak ajar tentang sambungan kepada khabar kana, okey? Betul? Saya sambung. Khabar kana. Baik, senang je. Kalau anda dah kenal isim inna, khabar inna, kana pun jauh lebih mudah lagi. Okey, semalam kita dah belajar mubtada khabar. Al-muslimu mubtada mesti marfu'. Tanda marfu' dia baris akhir mesti baris dhammah. Kalau isim mufrad, kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim. Okey, kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tanda dia ada yang baris dhammah. Kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ada dengan huruf alif. Kalau isim musanna, ada dengan waw bagi jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Okey, ini kita dah bincang. Inna, bila dimasuki inna jumlah ismiyah tersebut, maka mubtada' semua berubah nama, khabar berubah nama. Yang mubtada' berubah nama jadi isim inna, yang khabar berubah nama jadi khabar inna. Bukan nama yang berubah. Yang mubtada' harakat juga turut berubah. Sama ada yang dhammah bertukar fathah, yang waw nun jamak muzakkar salim berubah jadi ya nun, isim musanna yang ya alif nun berubah jadi ya nun, dan jamak muannas salim yang baris dhammah tukar baris kasrah. Innal muslimati sholihatun. Itu. 3 berubah. Okey. Dan satu lagi asmaul khamsah kita tak belajar lagi kan? Asmaul khamsah kita tak belajar lagi. Sebentar lagi. Asmaul khamsah sekejap je asmaul khamsah. Asalnya muslimat, al-muslimatu sholihatun. Masuki inna, al-muslimati sholihatun. Ini. Bila jamak muannas salim, masuki inna barisnya berubah, baris kasrah. Sekarang kana pula. Kana ni kerja ni macam inna juga. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Cuma beza inna tu huruf. Kana ni fi'il madhi.
Tapi bukan fi'il yang sempurna, fi'il yang tak sempurna, fi'il nakis. Bila dia masuk kepada jumlah ismiyah, maka nama mubtada' khabar tadi berubah. Yang mubtada' berubah jadi isim kana. Yang khabar jadi khabar kana. Khabar kana. Okey? Khabar kana. Dan pada khabar jangan tambah adalah. Yang tambah adalah ni pada khabar bagi mubtada' ataupun khabar pada isim inah saja. Khabar pada kana tak perlu tambah adalah. Sebab kana sendiri dah makna adalah. Kana sendiri makna dia dah adalah dah. Tak perlu tambah kerana. Ciri-ciri dia sama. Okey, macam mubtada' khabar. Dia asal memang asal mubtada'. Ma'rifah. Ni. Cuma beza dia. Kalau mubtada' khabar marfu' kedua-duanya. Tapi kalau inah, isim inah yang berubah. Apa berubah? Baris berubah ataupun huruf berubah. Kalau kana, khabar yang berubah. Kana khabar yang berubah. Dan kana ada kawan-kawan dia. Ada dia punya grup dia. Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara. Ustaz tak bagi makna pun Ustaz. Makna dia semua terjadi kita terjemah. Kana telah jadi ia. Amsa pun telah jadi ia. Asbaha pun telah jadi ia. Adha pun telah jadi ia. Zalla pun telah jadi ia. Bata pun telah jadi ia. Sara pun telah jadi ia. Sama ke Ustaz? Kalau nak terjemah harfiah dia, amsa tu telah berpetang-petang ia. Masak petang. Asbaha telah berpagi-pagi ia. Dia jadi waktu pagi maksudnya. Dia berlaku waktu pagi. Adha telah berduha-duha, waktu duha. Dia terjadi waktu duha. Zalla, waktu gelincir matahari. Waktu tengah hari. Zalla. Bata, baitul rumah, malam. Dia jadi waktu malam. Seorang. Semua kita terjemahkan telah jadi ya. Baik itu saya tak bagi makna tu. Okey. Laisa, bukanlah. Asal telah bukan ia. Sebab bukanlah, laisa, bukanlah. Bukanlah dia boleh. Madama, selama ada, ma fatihah, ma barihah, ma infakkan mazak, madama mazalah ni semua adalah kumpulan-kumpulan kana dan kawan-kawannya. Bila jumlah ismiyah dimasuki oleh kana dan kawan-kawannya ni, semua khabar dia akan berubah. Khabar yang berubah. Yang baris dhammah tukar baris fathah. Kalau itu berlaku pada isim mufrad dan jamak, taksir saja. Jamak muannas salim, baris dhammah tukar baris kasrah. Kalau jamak muzakkar salim, daripada waw nun tukar jadi ya nun. Isim musanna daripada alif nun jadi ya nun, tukar huruf ya. Isim musanna dan jamak muzakkar salim berubah dengan huruf ya. Asmaul khamsah dia berubah huruf alif. Asmaul khamsah ni tak belajar lagi Ustaz. Sebentar lagi, sikit lagi. Saya nak selesaikan dulu. Isim kana, khabar kana. Contoh, al-muslimu salihun. Ini mubtada khabar ni. Seorang muslim itu adalah seorang yang baik. Masuk ki kana, kanal muslimu salihan. Salihun berubah jadi salihan. Khabar yang berubah. Kalau inna, mubtada yang berubah. Isim inna yang berubah kan? Itu saja. Dia terbalik. Kalau kana tak ada, inna tak ada, dia balik asal. Baris dhammah semua asal. Masuk kana, kanal muslimu salihan. Buang kana, ganti inna, innal muslima salihun. Terbalik, itu je. Kalau mu'annas pun begitu juga. Yang penting dia isi mufrad. Al-muslimatu salihatun. Masuk kana, tak boleh kana, kena kanat. Kena kanat. Telah adalah ia. Fi'il pun kena kanat. Dia mu'annas. Telah adalah ia muslimatu, al-muslimatu salihatan. Adalah seorang perempuan muslimah itu seorang yang salihah. Itu beza dia. Kanat atau kanat saja. Baik. Al-muslimani salihani, mubtada khabar. Dua orang lelaki muslim itu adalah dua orang yang baik. Masuk kana, kanal muslimani salihah. Salihaini khabar yang berubah. Alif nun berubah jadi iya nun. Bagi isim musanna. Kalau muzakkar. Kalau muannas, jamak muzakkar salim. Al-muslimuna salihuna.
Orang-orang lelaki muslim itu adalah orang-orang yang baik. Masuk kanal muslimuna solihina. Adalah lelaki muslim itu adalah orang-orang yang baik. Kalau jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ada? Ini dah buat. Kanat muslimatu. Kena tak? Kalau muannas, kana al-muslimatani, dua orang perempuan muslimah itu adalah solihatani, ada orang perempuan yang solehah. Kalau basuh kana, oleh kerana isim kana dia muannas, kena letak ta ta'nis sakinah. Kanat al-muslimatani solihatani, adalah dua orang perempuan muslimah itu dua orang yang salihah. Alhamdulillah. Ini dia. Kalau jamak muannas salim, asalnya al-muslimatu, beberapa perempuan muslimah itu adalah salihatun, beberapa perempuan yang salihah. Masuki kana, oleh kerana isim kana dia muannas, kena letak ta ta'nis sakinah, tambah ta baris sukun. Kanatil muslimatu adalah beberapa perempuan muslimah itu adalah salihatin, beberapa perempuan yang salihah. Inilah antara contoh-contoh simple. Isim kana asal mubtada berubah jadi isim kana. Kana dimasuki oleh kana. Kalau isim kana muzakkar, kana. Kalau isim kana muannas, kanat tambah ta mati. Itu saja. Dan khabar dia berubah. Solihun jadi solihatan. Solihan. Solihatun jadi solihatan. Kalau solihatun jadi solihatin. Tengok jenis isim tu mufrad ke, musanna ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim atau jamak taksir. Itu saja. Asal jumlah ismiyah mubtada khabar. Dia punya terasuk utama dia adalah mubtada khabar. Simple. Simple. Ini contoh khabar bentuk mufrad. Kalau khabar bentuk jumlah, dia jadi jumlah. Dia tak berubahlah khabar dia. Khabar tak berubah apa-apa. Cuma nama berubah. Innallaha, tengok. Contoh saya bagi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah tu asalnya Allahu mubtada. Masuk inna dia jadi isim inna. Khabar dia apa? Khabar dia jumlah ismiyah ni. Kana ghafurar rahimah. Kana telah adalah ia. Mana isim kana? Dhamir mustatir dia ni. Ghafuran ni khabar kana. Isim kana, khabar kana satu jumlah ismiyah. Seluruh jumlah ismiyah ni khabar bagi inna. Abi rahimah ni khabar sani bagi kana. Nampak? Agak kompleks. Kalau kita dapat pecahkan, kita buat partition satu persatu, insya-Allah boleh. Tak ada masalah. Macam yang penting kita boleh terjemah Quran. Anda boleh terjemah. Syarat saya kalau anda tak boleh terjemah, belajarlah teori banyak mana pun. Bila terjemah Quran nampak hitam putih je. Terus terang saya katakan. Gelap nampak ni. Tak boleh terjemah. Terjemah tak boleh isim fi'il tak kenal. Bila terjemah pula hancur. Terjemah isim terjemah macam fi'il. Fi'il terjemah macam isim. Jadi saya nak disiplin menterjemah tu penting. Macam mana terjemah isim? Macam mana terjemah fi'il? Kaedah ini yang kita akan bimbing daripada step pertama, kedua, ketiga. Laras bahasa yang kita gunakan memang kita kena disiplinkan. Tegas. Jangan ubah. Semalam tanya, Ustaz, inna dengan anna. Siapa ajar? Ajar apa? Wan daripada Penang, saya lupa. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Inna anna ni. Sama ya. Bahasa Melayu memang sama. Inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Bolehlah semua bahawasanya Ustaz. Memang bahasa Melayu okey, sebab kita kalau nak belajar bahasa Melayu tak apa, tapi nak belajar dengan saya nak belajar bahasa Arab. Saya akan bezakan. Inna dia bahasa duduk di awal jumlah. Inna awal jumlah. Kalau anna letak di tengah, dia letak di tengah-tengah jumlah. Dia terletak kadang-kadang tengah jumlah fi'liyah, kadang-kadang di tengah-tengah jumlah ismiyah. Maka kita ertikan bahawasanya. Dan dia di situ dia akan bincangkan, kita akan bincangkan tentang masdar muawwal. Melalui isim inna dan khabar inna. Isim anna dan khabar anna. Jumlah ismiyah itu menjadi masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Masdar yang ditakwilkan. Kita tak belajar lagi. Habis kalau awal-awal kita dah salah, nak belajar nanti memang akan salah. Anda tak nampak nanti.
Saya dah pengalaman macam mana saya mengajar silap. Nanti bila saya ajar silap awal, sulit nanti pelajar-pelajar saya nak faham. Sulit pelajar-pelajar saya nak faham nanti kalau awal-awal saya dah silap. Jadi saya harap anda jangan silap. Awal-awal, langkah penting awal tu kena atur langkah. Kalau silap juga, qadarullah wa masya'a fa'al. Kita dah tak boleh nak bantu. Jadi itu yang saya tegaskan. Peringkat awal memang saya bezakan. Dulu memang saya boleh inna anna boleh lah belaka. Inna bahawasanya kadang sesungguhnya tak selaras kan. Tapi mulai tahun-tahun kebelakangan ni saya mula serius sikit dalam menterjemah, dalam menselaraskan sistem. Yalah, sistem ni dah lebih tua daripada kemerdekaan negara kita. Layak sangat dia berevolusi, dia berubah dan dia menambah baik. Dia matang dalam sistem. Jadi, kalau pelajar tak habis 30 juzuk, memang kita tak nampak dia punya kesan dia. Kalau belajar 1 juzuk, berhenti, memang tak nampak kesan dia. Tapi kalau anda belajar sampai tuntas, sampai habis, sampai ulang dan ulang, insya-Allah anda nampak nanti dia punya kesan dia nanti. Jadi saya serahkan pada anda, adakah anda belajar hanya sekadar nak tunjuk terror ke, nak sekadar nak terjemah saja? Itu tergantung pada niat. Sebab itu saya awal-awal saya kata tadi, murnikan niat anda. Mudah-mudahan kita sama-sama cari redha Allah. Dan kalau awalnya kita perbetulkan, kita rawat kembali niat kita, semoga kita sentiasa dipelihara dan kita dapat belajar semampu yang kita boleh. Kita kalau tak mampu belajar, kita mampu dengar pun dah cukup. InsyaAllah anda akan Allah berkati. Tak banyak sikit, walaupun sedikit ilmu kita, tapi dia akan berkembang. InsyaAllah. Itu kesan ilmu-ilmu yang berkat. Jadi saya perlukan keberkatan dalam belajar. Dan perlukan keberkatan dalam mengajar. Maka sebab itu saya sulit nak buat seperti orang lain. Saya berbeza sikit daripada orang lain. Saya harap anda faham. Saya buka kepada semua, kepada yang berminat. Semua kaum muslimin layak untuk belajar sini. Tapi murnikan niat anda dan terus istiqamah dengan apa yang kita kongsikan ini. Baik, jam sudah menunjukkan 9:04 minit. Sudah masa untuk kita berpisah. Tapi nota saya tentang isim inna, khabar inna, tentang asmul khamsah tu tak selesai lagi. Nak belajar tak asmul khamsah? Kita dah belajar kana. Dah belajar satu topik, habis selesai tadi. Isim kana, khabar kana. Dengan anda dah belajar mubtada khabar. Dah kenal isim ke inna, khabar inna. Senang, tukar inna ganti pada kana saja. Cukup. Jadilah isim kana, khabar kana. Benda yang sama juga. Mubtada khabar pun dah belajar. Khabar mufrad, khabar jumlah. Alhamdulillah. Itu dah kita selesaikan. Dan kita akan praktikan tiap kali bertemu. Kita akan bincangkan. Okey. Nak asmul khamsah? Tak banyak, 5 minit selesai ni. Hajar Zawiyah seorang je. Kalau Hajar Zawiyah seorang, saya PM tepi lah, kita ajar seorang. Baru 2 orang. Nak, 2 orang. Faridah Salim. Hajar Esah Muda. Daripada Kelantan. Esah ada 2 ni. Satu Esah Penang, satu Esah Bakar daripada Penang. Esah Muda daripada Kelantan. Sentiasa muda. Hajar Rokiah Saidin dia. Ya. Nak. Hajar Wadan nak juga? Boleh. Kalsum Ismail, boleh. Okey. Sekejap je. Suara tak dengar ke? Tak dengar. Okey, ada yang tak dengar suara? Boleh? Boleh? Okey, banyak. Saya ambil purata boleh. Sekarang ada 81. Masih stabil. Maknanya anda yang 81 orang ni memang betul-betul istiqamah. Tanya. Baik, saya ambil masa dalam 5 minit, 5 ke 10 minit untuk saya terangkan tentang Asma'ul Khamsah. Sila masing-masing ada nota, tapi jangan buka nota. Tengok pada skrin saya. Nota selepas ni boleh baca, study sekali lagi. Baik. Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah ni adalah isim yang 5. Isim yang 5. Asma' kata jamak bagi ismun. Asma' ni nama-nama al-khamsah yang 5. Nama yang 5. Ada 5 nama. Dalam bahasa Arab,
Jaga-jaga. 5 nama ni dia ada special sikit. Apa 5 nama ni? Pertama, Abun. Kedua, Akhun. Ketiga, Hamun. Keempat, Famun. Dan kelima, Zu. Oh, dia pelik, ada 2 huruf je. Abun, alif ba. Bapa. Biasa ada 3 huruf, ni 2 je. Abun, bapa. Akhun, saudara lelaki. Akhun, saudara lelaki. Hamun, mertua. Hamun, mertua. Tolong jangan pandang nota lain, tengok pada skrin saja. Ambil perhatian. Hamun, mertua. Famun, mulut. Famun, mulut. Zu, yang mempunyai. Ini 5 isim ni. 5 isim ni, jaga-jaga. Sekarang ni dia berdiri sendiri. Okey, Abun. Tetapi bila kedudukan dia menjadi mudhaf, jaga. Bila dia jadi mudhaf saja, dia ada menerima tambahan huruf waw. Dia menerima tambahan huruf waw kalau jadi mudhaf. Waw ni adalah pengganti pada dhammah. Waw tu adalah pengganti pada dhammah. Akhun, tadi akhuka. Mudhaf lagi kita ambil ka, dhamir Abuka, bapa engkau. Okey. Abuka, bapanya abuhu. Kemudian saudarakunya akhuhu. Bapa engkau akhuka. Kalau bapaku, tolong sebut kalau bapaku tu macam mana? Boleh jawab tak? Tolong bagi jawab sekarang. Tolong bagi respon. Bapa saya dia atau saudara saya. Macam mana bunyi dia? Bunyi Arab dia. Tolong jawab. Tolong bagi respon sekarang juga. 10 minit. 10 detik dari sekarang. Abi. Masya Allah. Betul. Liza Syari. Abi. Ya. Kalau saudara lelaki, akhi. Ya. Betul. Masya Allah. Ahsan tunna. Masya Allah. Abi. Bukan akhuki. Kalau akhuki, bapa engkau perempuan. Abuki, bapa engkau. Akhiki, bapa engkau perempuan. Abi. Jangan sebut abuya. Abuya tu bukan. Kalau abuya tu, itu Melayu. Bila bertemu dengan ya mutakalim saja, tak ada dia tak jadi asmaul khamsah. Abi, waw tak ada. Dia kecuali bersambung dengan ya mutakalim, dia tak nama asmaul khamsah. Kalau selain ya mutakalim, dia mesti ada tambah waw. Abuka, akhuka. Kecuali dengan ya mutakalim saja. Abu Ahmad, Abu Abbas, Abu Hanifah, Abu Hurairah. Tak kisahlah. Mesti ada tambah waw. Kalau tak tambah waw, salah. Alif ba kaf. Salah. Salah. Berarti anda tak belajar asmaul khamsah. Waw, kadang-kadang tukar alif. Tengok kedudukan dia. InsyaAllah kita akan belajar. Dia berubah waw, kadang huruf alif, kadang huruf ya. Ada 3 huruf tambahan dia. Kita belajar huruf mat kan? Itu bukan saja-saja tambah. Ini pada asmaul khamsah. Abu jadi abi. Kalau abika, bapa engkau. Min abi, tambah ya. Min abika. Ala abika. Inna abaka. Kalau inna, abu jadi aba. Itu. Tambahan huruf waw, kadang tambah huruf alif atau tambahan huruf ya. Tergantung pada kedudukan dia dalam satu-satu jumlah. Okey. Ini asmaul khamsah. Isim-isim yang 5 ni, kedudukan dia sebagai mudhaf. Ingat, dia menjadi mudhaf. Dengan syarat mudhaf ilahi dia, selain ya mutakalim. Selain ya mutakalim. Okey. Mesti tambahkan waw atau tambahan alif atau tambah ya. Kecuali tambah ya mutakalim saja, tak ada tambahan waw, tak ada tambahan alif. Kalau ya mutakalim, dia bukan asmaul khamsah. Dia tak jadi asmaul khamsah. Okey. Hamuka. Betul.
Famun bukan fuka. Bukan famuka, fuka. Fuka mulut engkau. Kadang faka mulut engkau. Kadang fika mulut engkau. Bukan fika pada engkau, bukan huruf jar. Fi tu fa ya fi tu mulut. Kadang fa alif fa mulut. Kadang fawaka fawafu. Fuka mulut. Fu. Mudhaf dia. Fuka mudhaf ilaih. Dan satu lagi zu. Zu banyak. Zul arshil majid. Zu quwwatin. Zu yang mempunyai. Kadang za. Manzal ladzi. Kadang zi. Zil arshil majid. Zi quwwatin. Zi. Kadang zu. Ini. Asma'ul khamsah. 5 isim ni. Hanya 5 saja. Macam mana kedudukan dia? Dan kedudukan dia menjadi mudhaf. Dia ada menerima tambahan huruf waw. Atau tambahan huruf alif. Atau tambahan huruf ya. Tergantung pada kedudukan dia dalam satu-satu ayat. Tengok kedudukan dia. Jadi isim inna ke? Jadi khabar kana ke? Atau jadi mubtada ke khabar? Atau jadi fa'il? Atau jadi maf'ul bih? Tengok dia duduk dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau dia jadi fa'il, kena abuka. Kalau menjadi maf'ul bih, abaka, akan bapa engkau. Kalau menjadi murakab jari, min abika. Itu saja. Huruf yang berubah, makna sama. Perubahan-perubahan huruf ni ada nilai tata bahasa. Nilai daripada keilmuan anda yang anda faham. Anda sensitif, anda tahu tentang perubahan ini. InsyaAllah tentang Asmaul Khamsah kita akan ulang-ulang dan terus ulang pada masa-masa akan datang. Saya kira pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Kita tak boleh terlalu panjang sebab maklumlah belajar melalui ini lama sangat pun nanti saya cakap seorang-seorang ya. Cukup saya tak mau short sendiri. Saya hendak anda seronok belajar dan anda kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Semoga semua yang kita pelajari ini anda faham dan bakal faham. Hari ini mungkin belum faham lagi. InsyaAllah besok dan seterusnya. Dan kita akan berjumpa hari ini, hari Jumaat. Hari Ahad boleh? Kita jumpa hari Ahad nanti. Kita relax satu hari. Selagi dalam PKP. Selepas PKP, kita mungkin buat seminggu sekali. Dalam PKP ni kita selang sehari. Satu rehat, satu kita on. Ada ruang untuk kita study. Ada ruang untuk kita hadamkan semula apa yang kita pelajari. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Saya kira setakat ini dulu. Syukran. Barakallah. Hayakumullah. Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih 9 suku. Waktu untuk kita berpisah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas perhatian. Dan selamat bulan kaji. Selamat untuk buat kajian, buat ulang kaji, buat study pada nota-nota yang saya berikan. Dan boleh tanyakan pada saya dalam grup ataupun dengan kawan-kawan yang boleh bantu. Dan kalau tak boleh selesai, insyaAllah saya akan tolong bantu. Dan yang penting kepada yang berminat untuk sertai program basic daripada nol, daripada kosong, daripada tak tahu baca, tak kenal bahasa Arab, kami mempelawa anda untuk menyertai belajar menterjemah Quran, sistem harfiah, belajar bahasa Arab Al-Quran melalui sistem harfiah dalam program daripada generasi pertama program grup WhatsApp. Okey, terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa hari Ahad nanti, insya-Allah. Allahu a'lam.